Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni Allah Taala memberikan kepada kita izin sekali lagi pada malam ni untuk kita bersama dalam satu sesi kuliah yang kita jalankan sepanjang 2 minggu sekali, iaitu berkenaan dengan fiqh ibadah yang hampir sampai ke penghujungnya. Saya pun tak ingat dah berapa tahun dah kita duduk menghadap fiqh manhaji ni, tapi tak rugi kita belajar ni tuan-tuan, alhamdulillah. Dan berkebetulan pula kita sampai ke bulan Sya'ban. Sekarang ni kita dah masuk ke bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban ni tuan-tuan, kita dah masuk ke fasa yang kedua sebenarnya. Fasa yang pertama tu berada pada bulan Rajab. Kemudian kita masuk ke bulan Sya'ban. Oh, merah dahi. Malam ni ada kamera. Dia kena solat tebal sikit. Tak maklum awal. Kalau maklum awal kita pakai jubah siap kan. Itulah tu. Alhamdulillah. Kita masuk ke bulan Sya'ban. Jadi Rajab tu bulan fasa yang pertama, Sya'ban ni fasa kedua, dan fasa yang terakhir yang kita nak hadap tu, yang merupakan lapangan sebenar kita, adalah fasa Ramadan. Dan ulama sebut tentang Rajab dan juga Sya'ban ni tuan-tuan, sajalah ingatan sikit kan, adalah segala ibadah yang sunat kita lakukan pada bulan Ramadan, itulah dia ibadah yang sunat kita lakukan pada bulan Rajab, dan sunat juga kita lakukan pada bulan Sya'ban. Maka ibadah seperti puasa, sedekah, baca Quran, bangun malam, itu adalah antara ibadah-ibadah yang perlu kita lazimi pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban. Maka Rajab dah berlalu, maka Sya'ban ni kiranya pada bulan yang terakhir lah, terutamanya pada 15 hari yang awal ni, untuk kita perbanyakkan melakukan puasa, bangun malam dan juga baca Quran serta sedekah terutamanya. Mesti kita lazimi supaya kita boleh panaskan rohani kita, supaya apabila menjelang masuknya bulan Ramadan, kita tidak lagi memanaskan badan. Sesi panas badan tu sekarang. Bila masuk Ramadan, stamina kita dah kuat, maka kita boleh pecut. Dan pecut tu stamina kita kekal kuat sehinggalah masuknya ke penghujung Ramadan, sebelum menjelangnya Syawal. Itu antara tujuan lah kenapa dalam Islam ni adanya Rajab, adanya Sya'ban, menjadi bulan pemanas rohani kita, pemanas batin kita, supaya kita boleh terus memecut pada bulan Ramadan. Dan topik ini sesuai dengan topik yang kita nak bincangkan pada malam ni, iaitu solat tarawih. Sekarang ni kita berada dalam fasa solat nawafil ataupun solat-solat sunat yang kita akan bincangkan. Dan pada malam ni kita akan ceritakan tentang solat tarawih, dan kalau sempat insya-Allah kita akan masuk ke solat-solat yang lain selepas daripada ni. Solat tarawih disyariatkan khusus pada bulan Ramadan. Sunat dilakukan secara berjemaah, namun sah dilakukan secara menyendiri. Dan solat ini dinamakan tarawih kerana mereka yang melakukannya akan berhenti rehat setiap kali selesai 4 rakaat. Solat ini juga dinamakan sebagai qiyam Ramadan, iaitu ibadah malam pada bulan-bulan Ramadan. Jadi solat tarawih ini tuan-tuan adalah solat yang khusus dilakukan hanya pada bulan Ramadan. Dia tak dilakukan pada bulan-bulan lain. Salah kalau kita kata pada bulan Sya'ban ni kita nak buat sembahyang tarawih, tak ada. Rajab kita nak buat sembahyang tarawih, tak ada. Walaupun kita kata pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban ini adalah bulan kita memanaskan badan, apa-apa ibadah yang sunat dilakukan pada Ramadan sunat dilakukan
sunat ataupun wajib dilakukan pada bulan Ramadan, maka sunat kita lakukan pada bulan Rejab dan juga Syaban. Tapi tarawih ni tak boleh kita buat pada bulan Rejab, tak boleh kita buat pada bulan Ramadan. Tak boleh kita buat pada bulan Syaban. Mesti dilakukan pada bulan Ramadan. Sebab dia adalah satu bentuk ibadah yang khusus dilakukan hanya pada bulan Ramadan. Dia tak dilakukan pada bulan-bulan lain. Dan walaupun sifatnya sama, tuan-tuan, kita kena faham satu perkara. Walaupun sifat tarawih ni, kalau kita bincang dari sudut kaifiat, nanti kita akan masuk dalam bab kaifiat, sifatnya sama je dengan ibadah sembahyang sunat yang lain, kan? Sembahyangnya 2 rakaat, kan? Dia sifat dia sama macam sembahyang sunat yang lain. Tapi yang membezakan itu adalah pada niat. Niat itu yang membezakan, yang menyebabkan ada kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak ada pada ibadah-ibadah sunat yang lain, yang hanya ada khusus pada sembahyang tarawih. Dan sembahyang tarawih ni pula dilakukan hanya pada bulan Ramadan. Kenapa hanya dilakukan pada bulan Ramadan? Sebab Nabi ajar kita begitu. Nabi ajar kita begitu. Saya ingat dalam satu sesi kuliah lain lah, saya di surau yang lain bercerita tentang sembahyang sunat. Masa tu cerita pasal sembahyang sunat witir. Jadi ada ahli jemaah cerita dengan saya. Dia tanya, dia kata, boleh tak ustaz kita nak buat sembahyang sunat witir 2 rakaat? Kita tak nak buat 3, sebab 3 ni tak larat. Jadi nak buat 2 rakaat. Sebab dia kata hujah akalnya 2 rakaat tu lebih baik daripada 1. Maka saya kata ke dia, saya sebut kepada dia, 3 rakaat lebih baik daripada 1 rakaat. Sembahyang witir Nabi ajar kita 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu sebut dalam nas. Kan, itu sebut dalam nas. Maka tak timbul isu bila sebut tentang witir, dia boleh buat 2 rakaat, 2 rakaat lebih baik daripada 1. Dia tak timbul. Dia mesti 3 rakaat lebih baik daripada 1. Itu betul. Maka sama juga dengan sifat sembahyang tarawih ni. Walaupun kita kata sifat dia sama macam sembahyang sunat yang lain, dan dia macam qiyamul lail yang lain. Boleh tak kita nak buat pada bulan Syaban ni nak buat tarawih? Tak boleh. Tak boleh. Dia khusus dilakukan hanya pada bulan Ramadan. Kan, sebab apa? Sebab Nabi ajarkan kita begitu. Sebab apa dia ada tertentu-tertentu macam tu? Tu sifat ibadah. Sebab ibadah ni sifatnya adalah kita buat seperti mana yang Nabi buat. Kan, kita buat seperti mana yang Nabi buat. Kalau kita bincang dalam bab kaedah, kalau kita bincang dalam bab muamalat, kaedah sebut asal hukum bagi muamalat tu harus. Kan? Harus. Kita nak makan apa? Makan tu harus. Kecuali kalau ada dalil kata benda tu haram. Maka makan babi tu haram. Makan darah tu haram. Makan racun tu haram. Sebab apa? Sebab ada nas sebut keadaan tu begitu. Yang lain yang Nabi tak sebut tu halal. Tak ada masalah. Kita boleh makan. Halalan thayyibah. Selagi mana halal dan juga baik, maka kita boleh makan. Sebab dia termasuk perkara yang harus, perkara yang muamalat. Tapi berbeza sifat dengan ibadah. Ibadah ni sifat asalnya adalah haram. Melainkan kalau ada nas daripada Quran ataupun hadis yang menceritakan keadaan yang sebalik. Maka contoh kita sebut tentang sembahyang tarawih lah. Sembahyang tarawih ni Nabi buat di bulan Ramadan. Maka contoh Syaban kita kata nak latih diri untuk melakukan ibadah qiyamul lail pada bulan Ramadan. Maka kita buatlah sembahyang sunat yang lain, melainkan tarawih. Sebab tarawih ni mesti kita lakukan di bulan Ramadan. Dia tak boleh buat pada bulan lain. Nak buat pada bulan lain, qiyamul lail boleh. Banyak lagi sembahyang lain kan. Buatlah sembahyang lain tu. Kan sifatnya sama, tapi kelebihannya tu berbezalah. Sebab itulah dia yang membezakan niat tu. Dan juga adalah kaifiat-kaifiat tertentu, dan juga adalah fadilat-fadilat tertentu yang membezakan antara satu sembahyang sunat dengan sembahyang sunat yang lain. Dan sembahyang tarawih ini dinamakan sebagai qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, bangun pada malam Ramadan. Dan dinamakan dengan tarawih kerana setiap 4 rakaat kita akan stop, dan juga kita akan berehat seketika. Itu memang kaedah sembahyang tarawih lah. Jadi kita buat 2 rakaat, kemudian kita buat 2 rakaat, kemudian kita rehat kejap. Kemudian kita sambung lagi 2 rakaat, kita buat 2 rakaat, kita rehat kejap. Itu sifat asas kepada tarawih. Dia tak dipenatkan dengan ibadah yang dibuat secara berterusan. Nak buat 8 rakaat direct, boleh tak? Boleh. Kan? Tapi cantiknya biar dia rehat 4 rakaat.
Sebab tu contohnya kalau ada semayang di surau tertentu dia buat 8 rakaat, dia akan rehat tengah-tengah antara 4-4. Ada surau atau masjid dia buat 20 rakaat, dia akan rehat sekejap 4 rakaat sampailah kepada 20 rakaat, dia akan rehat kejap. Kan dia akan ada biasanya 4 rakaat tu akan ada rehat. Kalau nanti kita akan masuklah cerita tentang rakaat. Lepas ni disebut dia kata semayang tarawih itu adalah sebanyak 20 rakaat. Dia asasnya adalah Nabi buat 8 rakaat. Itu asas. Sebab apa? Sebab nas Nabi Aisyah dalam satu hadis disebut, dia kata Nabi SAW semayang malam 8 rakaat. Jadi dia tak sebut tentang Ramadan. Tapi bila Aisyah sebut Nabi semayang 8 rakaat setiap malam, maka setiap malam tu termasuklah Ramadan. Kan, termasuklah Ramadan. Cuma mana datang 20? Mana datang 20 ni sebab Umar Al-Khattab. Kan, Umar Al-Khattab dia datang dan dia lihat zaman dia orang Islam mula malas bangun malam. Zaman dia, zaman Umar, di zaman sahabat lagi. Zaman sahabat lagi ni. Umat Islam ketika tu dah mula malas bangun malam. Maka ijtihad dia sebagai salah seorang daripada min kibar sahabat, antara sahabat yang besar yang sangat faqih dalam bab agama, maka dia kata walaupun Nabi ajar kita semayang tarawih itu 8 rakaat, maka kita buat 20 rakaat. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita pegang 20 rakaat itu adalah rakaat yang paling afdal. Dikala tidaklah dilimitkan semayang tarawih di 20 rakaat. Tak limit. Kita selalu gaduh 8-20. Kalau Negeri Sembilan kita ada pandangan 10. Kan 8, 10, 20. Itu biasa kita gaduh lah. Walhas semayang tarawih ni dia tak limit dengan 20. Kalau kita baca dalam kitab fiqh, ada dibincangkan sehingga 40 rakaat ada. 40 rakaat pun ada. Lagi dahsyat 36, 40, 42, 43 pun ada. Banyak rakaat. Cuma kita tak ambil pandangan tu sebab tak layak. Kan? Maka sebab apa? Cerita asasnya ulama sebut dalam bab semayang tarawih ni dan juga semayang-semayang yang lain ni, lebih banyak itu lebih baik. Lebih banyak itu lebih baik. Sebab tu kita tengok contohlah kalau Ahlul Madinah dengan Ahli Makkah. Dululah penduduk Makkah dengan penduduk Madinah ni, mereka ni belum lupa nak buat ibadah. Belum lupa nak buat ibadah. Maka adalah Ahlul Madinah, dia buat banyak rakaat. Kemudian Ahli Makkah dia buat 4 rakaat, dia berhenti. Dia berhenti tu apa dia buat? Kalau kita dekat Malaysia kita selang dengan selawat. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Kita daripada rehat duduk saja tu, kita letaklah selawat tu. Kan, daripada duduk saja tu kan, melangok nak sembang tak ada faedah kan. Maka ulama Nusantara kita ajar selawatlah. Selawat pun ibadah yang baik. Tapi Ahli Mekah dulu lagi dahsyat. Tengah-tengah antara 4 rakaat dengan 4 rakaat tu, mereka selangi dengan tawaf. Mereka selangi dengan tawaf. Boleh baca dalam kitab-kitab fiqh. Disebut Ahli Mekah dibuat semayang tarawih 4 rakaat, lepas tu dia pun tawaf. Tawaf dah 7 kali dah. Habis 7 kali tawaf, semayang pula 4 rakaat lagi. Tawaf lagi. Tawaf semayang 4 rakaat lagi, tawaf lagi. Bayangkan berapa kali tawaf malam tu. Mereka tak buat dengan selawat, mereka buat dengan tawaf. Dan benda tu dah tentulah special untuk Mekah. Kita tak mampulah. Kan? Takkan kita nak buat Kaabah dekat tempat kita ni, dah tentulah bid'ah kan. Memang tak boleh buat lah. Kan? Tak boleh buat lah. Maka itu orang Madinah dia dengki. Dia dengki untuk kebaikan. Dengki tu maksudnya dengan maksud bahawa mereka buat ibadah lebih banyak pada kita. Kita kena buat ibadah lebih banyak lagi. Itu maksud dia. Kan itu maksud. Mereka ni dengki dengan maksud berlupa-lupa untuk membuat kebaikan. Maka mereka tambah lagi rakaat dalam ibadah sembahyang tarawih tu. Itu yang dilakukan. Sebab tu kita sebut lebih banyak itu lebih baik. Cuma je dalam mazhab Syafi'i kita pegang angka 20 itu kerana itulah di ijtihad Sayyidina Umar. Seorang mufti dalam kalangan sahabat lah, yang dirujuk oleh para sahabat. Kalau para sahabat apa rujuk Umar, kita yang bukan sahabat ni martabat apa pun tak tahu, masuk syurga pun belum tentu lah. Kefahaman pun tak berapa nak faham. Maka kita peganglah atas apa yang para sahabat buat dan juga para alim ulama lakukan.
Maka itulah di dalam mazhab Syafi'i kita pegang tak 20 rakaat. Tapi tuan-tuan, kita nak sebutnya keadaannya bagaimana? Kita sebut tadi tentang 8-20. Nabi buat 8 ni, sifat sembahyang tarawih Nabi ni lain dengan kita. Lain tu bagaimana? Lain tu kalau ikut hadis Aisyah disebut fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanyalah 8 rakaat Nabi ni baiknya tu dahsyat, panjangnya tu pun dahsyat. Maksudnya hebat. Sebab apa 8 rakaat tu dahsyat? Sebab 8 rakaat tu sampai subuh. Satu rakaat tu je dah berapa juzuk dah. Kan kita ni 20 rakaat pun satu juzuk. Kan? Tu kira paling handal dah tu dekat Malaysia tu 20 rakaat satu juzuk. Kan? Sebab apa 20 rakaat satu juzuk, satu muka kan. Jadi satu juzuk tu dia ada dalam 20 muka. Sedang cantik lah. Jadi 20 rakaat tu satu juzuk. Itu kita buat tu pun kira tinggal satu soh, dua soh, itu kira hebat dah tu. Saya tinggal imam Bilal aja. Memang tak ramai orang datang lah. Tak ramai orang datang. Tapi kalau Nabi buat 8 rakaat tu, satu rakaat tu saja dah berapa juzuk dah Nabi baca. Sebab tu Aisyah sebut fala tas'al, kamu jangan tanya tentang panjangnya sembahyang Nabi dan baiknya sembahyang Nabi. Maka 20 rakaat yang kita buat tu bukannya lebih daripada Nabi pun. Sebenarnya 8 rakaat yang Nabi buat tu, satu rakaat yang bagi dia buat tu jauh lebih baik daripada 20 rakaat yang kita buat. Kan? Sebab tu dia tak boleh nak timbang dengan sifat asas 20 lebih baik pada 8. Tak boleh nak timbang. Orang kata, kena ikut sunnah Nabi 8 rakaat. Buat macam sunnah Nabi betul. Satu juzuk. 5-6 juzuk satu rakaat tu, itu betul sunnah Nabi. Tak larat pula kita nak buat kan. Tak larat pula kita nak buat. Itu isu dia. Jadi, sebenarnya tak ada guna pun kita nak bergaduh 8-20 ni. Siapa larat banyak, buatlah banyak. Siapa tak larat, diam-diam sudah. Saya dulu mengaji UAE. Di UAE dia ada 2 imam setiap kali tarawih. Kalau di masjid UAE lah 8 rakaat. Sebab UAE ni dia banyak orang luar kan, jadi masaknya macam-macam. Jadi ada yang pegang dengan 8 tu. Jadi 8 rakaat, imam yang pegang atas 8 tu dia keluar. Naik imam yang pegang 20 pula, dia sambung lagi 12. Jadi more pun ada 2 stage, ada 2 fasa. 8 rakaat tu dia dah ada sendiri more dah. Kemudian 20 rakaat punya murid akan keluar kemudian. Dia ada 2 fasa lah. Kan? Sebab kalau letak semua untuk 8 rakaat habis pula. Kan? Budak-budak universiti ni faham je lah. Dapat makan ni tak pernah kenyang. Kan? Dapat makan free suka. Kan? Sebab duit itu tak pernah cukup kan. Jadi suka dengan murid dan sebagainya. Tapi itu cara UAE meraihkan perbezaan mazhab yang banyak lah. Di masjid UAE tu. Tapi kita ni bergaduh tu haram. Tak payah gaduh. Siapa larat buat banyak, buat banyak. Siapa larat buat sikit, buat sikit. Jangan tak buat, itu masalah. Kan? Jadi, kita pasang azam tuan-tuan. Supaya tahun ni kalau boleh, kita buatlah sebaik yang mungkin. Sebaik yang mungkin. Itu yang disebutkan dalam hadis tu, orang selalu sebut 8-20. Padahal, sambungan kepada hadis tu yang Aisyah cerita 8 tu, jangan tanya tentang baiknya sembahyang Nabi, panjangnya sembahyang Nabi. Bukan tentang 8 rakaat, 20 rakaat. Kan? Tapi tentang apa yang Nabi isi dalam sembahyang tu. Dan dilakukan pada setiap malam sepanjang bulan Ramadan dengan cara setiap 2 rakaat sekali salam. Dan waktu melakukannya adalah antara sembahyang Isyak dan juga sembahyang subuh sebelum melakukan solat witir. Jadi lepas sembahyang Isyak baru boleh buat sembahyang tarawih. Dia tak boleh buat sebelum daripada sembahyang Isyak. Mesti kita buat sembahyang Isyak dulu sebab dia nama pun qiyamul lail. Qiyamul Ramadan, bangun malam. Bila sebut bangun malam ni, maka sifatnya adalah mesti dilakukan selepas daripada Isyak. Itu maksud bangun malam lah. Dan nak comel ni sebenarnya kalau sebut qiyamul lail secara umumnya tidur dulu. Tapi tarawih tak. Sebab apa tarawih tak? Sebab Nabi ajar gitu. Tu sifat asas tu. Sifat asasnya kita pegang atas apa yang Nabi ajar kita. Dan sembahyang tarawih tak sah sekiranya dilakukan 4 rakaat sekali salam. Tak boleh. Kerana apa? Kerana bertentangan dengan cara yang disyariatkan. Tak boleh. Kan? 4 rakaat sekali salam tak boleh. Tak boleh. Oleh kerana itu, dia beza macam sembahyang witir kan. Sembahyang witir kita boleh buat 3 rakaat sekali. Kita boleh buat sembahyang witir 3 rakaat sekali. Cuma sembahyang witir, kalau kita buat 3 rakaat, dia tak boleh ada tahiyat awal. Membezakan antara sembahyang witir 3 rakaat dengan sembahyang maghrib 3 rakaat. Ini pun nas juga. Bukan kita ajar suka-suka ni tuan-tuan.
Boleh buka dalam bab solat witir tu, dia ajarkan kepada kita. Boleh. Sembahyang witir kita nak buat, kalau nak buat 3 rakaat tu 2 rakaat 1 rakaat boleh. Nak buat 3 rakaat sekaligus, satu salam boleh. Tapi satu salam tu 3 rakaat tak boleh ada tahiyat awal, tak boleh. Kan? Untuk membezakan antara sembahyang witir dengan sembahyang maghrib. Oleh itu niat hendaklah ditentukan niat 2 rakaat solat tarawih ataupun qiyam Ramadan, dan tak sah sekiranya dengan diniatkan dengan solat sunat sahaja. Sembahyang sunat sahaja ni maksudnya apa dia? Maksudnya sembahyang sunat mutlak. Boleh, tapi dia tak jadi tarawih lah. Itu jelas sifias saja. Kalau kita sembahyang sajak sembahyang sunat kerana Allah Taala, 2 rakaat kerana Allah Taala, dia tak sebut tarawih ataupun tak sebut qiyam Ramadan, maka sembahyang tu dia tak jadi sembahyang tarawih, dia jadi sembahyang sunat mutlak. Umum je lah. Tak ada niat apa-apa. Dalil persyariatan sembahyang tarawih, semua kenyataan tersebut adalah berdasarkan kepada beberapa hadis. Yang pertamanya Abu Hurairah, dia kata Nabi bersabda, siapa yang bangun malam beribadah pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga keikhlasan, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka nak dapat manfaat ataupun faedah ataupun kelebihan, dosanya diampunkan setahun yang lepas. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan semua dosa yang lampau. Banyaklah tu kan. Maka ada ulama tafsirkan bahawa qama Ramadan tu, siapa yang bangun malam tu dengan maksud sembahyang tarawih. Kan ada ulama tafsirkan begitu, maksudnya sekurang-kurangnya sembahyang tarawih. Lebih itu lebih baik. Dan dengan penuh keimanan dan juga keinsafan. Disebutkan kan, iman dan ihtisaban. Dengan penuh keimanan dan juga dengan penuh keinsafan, maka dia akan dapat pengampunan dosa. Dosa-dosanya yang telah lepas. Ini kelebihan kita buat sembahyang tarawih. Maka kita bukan sekadar buat, itu saya sebut tadi, bukan bincang 8-20 tu, tapi yang pentingnya tu adalah keimanan dan keikhlasan, keinsafan. Keikhlasan, dia terjemah ihtisaban ni dengan keikhlasan. Tak apalah, boleh, tak ada masalah. Dengan penuh keinsafan, dengan penuh yang terbaik yang boleh dilakukan, maka dosanya akan diampunkan. Kemudian disebutkan oleh Aisyah, pada satu malam Nabi SAW bersolat di masjid, lalu diikuti oleh orang ramai. Pada malam berikutnya baginda solat lagi dan jemaah semakin ramai. Pada malam yang ketiga atau keempat, orang ramai telah berkumpul, namun baginda tak kunjung tiba. Menjelang pagi baginda bersabda, aku tahu apa yang kamu telah lakukan. Aku tak datang semata-mata kerana bimbang solat tersebut difardukan ke atas kamu. Jadi Nabi buat sembahyang tarawih ni 2 malam je. 2 malam tu di masjid. Nabi buat sembahyang tarawih 2 malam di masjid. Jadi yang selebihnya Nabi buat sembahyang tarawih di rumah. Maksudnya apa dia? Nabi cerita sebab apa Nabi tak buat. Bukan Nabi halang. Nabi tak halang. Nabi tak halang. Nabi tak kata benda ni aku tak nak bagi. Kalaulah sembahyang tarawih ni dia menjadi satu ibadah yang khusus untuk Nabi, sudah tentu Nabi akan larang. Kamu jangan buat sembahyang tarawih. Contohlah kan, Nabi akan larang. Maksudnya ini solat yang khusus untuk aku seorang. Sebab ada ibadat-ibadat tertentu yang khusus untuk Nabi seorang saja. Kan, dia tak boleh dilakukan oleh umat manusia yang lain. Ada benda-benda tertentulah hukum-hukum yang khusus. Kemudian Nabi tak buat di masjid dengan maksud bahawa Nabi bimbang Allah Ta'ala akan turunkan wahyu mewajibkan sembahyang tarawih. Maka jika Allah Ta'ala menurunkan wahyu mewajibkan sembahyang tarawih, maka sudah tentu sembahyang tarawih ini akan jadi sesuatu yang sangat berat untuk umat Islam. Sebab apa Nabi takut? Umar tak takut pula. Kenapa Umar suruh pula buat sembahyang tarawih 20 rakaat di masjid? Siap Umar letak imam lagi seorang, lantik imam pula untuk jadi sembahyang tarawih ni. Sebab apa Umar tak takut? Nabi takut. Sebab Nabi ni hidup ketika tu zaman pensyariatan. Wahyu masih lagi turun. Kan wahyu ni masih lagi turun. Maka bimbang, takut-takut wahyu turun. Allah Ta'ala perintahkan. Sebab tu Nabi tak berani. Nabi fikir kita ni, Nabi tahu dah, kita ni umat malas. Kan, bukan orang lain lah, kita fikir kita lah kan. Kita ni malas. Kan? Kalau saya malas lah. Kan? Dan Nabi pun tahu di akhir zaman kita ni sibuk dan sebagainya. Kan, kalau malam raya tu jangan ceritalah. Kan, masjid kosong lah. Ulama dulu menangis kan.
Kita ni malam raya tu duduk melemah je. Melemah yang ketupat-ketupat kan, yang mercun-mercun. Yang lansir-lansir macam-macam lah. Yang duk otor baju tak sempat nak tempah, macam-macam cerita. Kan, macam-macam cerita kita ni. Yang duk sangkut jam atas jalan pun ya juga. Kan, macam-macam kan. Jadi kalaulah diwajibkan, dah tentu perkara tu akan jadi sesuatu yang sangat berat. Kan, sesuatu yang sangat berat. Sebab tu Nabi tak keluar pada malam ketiga, malam keempat. Dan Nabi biarkan, Nabi tak larang pula sahabat-sahabat nak lakukan, buatlah. Tapi aku tak nak bersama, supaya tak jadi asbab benda ni difardukan di kemudian hari, menyebabkan kita akan rasa berat. Kan, maka Nabi tinggalkan dilakukan secara jemaah. Sebab tu atas hadis ni lah Nabi, ulama sebut afdalnya buat berjemaah. Sebab ijtihad daripada Sayyidina Umar tadi, pada masa yang sama boleh je dilakukan secara bersendiri. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri tak pergi ke masjid. Bukan bermaksud Nabi tak buat dekat rumah. Boleh jadi Nabi buat dekat rumah, tapi dalam keadaan yang menyendiri. Dan disebutkan juga perkara tersebut berlakunya dalam bulan Ramadan. Seterusnya Abdul Rahman bin Abd, pada malam bulan Ramadan aku pergi ke masjid bersama Umar. Terdapat orang ramai berkelompok-kelompok, ada yang solat sendiri dan ada yang solat berjemaah dengan kumpulan-kumpulan yang kecil. Umar kata, aku fikir adalah kebaikan kalau aku kumpulkan mereka mengikut seorang qori saja. Lalu Umar pun usaha untuk kumpulkan mereka dan berimamkan Ubay bin Ka'ab. Ini kita cerita tadi. Pada satu malam yang lain, aku keluar lagi bersama-samanya, sedangkan kesemua orang ramai mengerjakan solat jemaah dengan seorang imam saja. Umar kata, alangkah baiknya perbuatan bid'ah ini. Namun orang yang tidur untuk bangun solat pada akhir malam lebih baik daripada orang yang mengerjakannya sekarang. Orang ramai ketika itu memang mengerjakan solat tersebut pada awal malam. Jadi hadis ni agak menarik juga. Diceritakan tentang situasi Abdul Rahman ni, dicerita tentang situasi dia dengan Umar. Jadi Umar pergi ke masjid Nabi, mungkinlah masjid Nabi dah kot yang dimaksudkan sini ni. Pergi, kemudian nampak di malam Ramadan ada orang semayang. Sebab Nabi tak pergi ke masjid kan. Jadi pada sahabat ni ada buat, lepas pada Isya tu ada buat seorang-seorang, ada buat jemaah kecil-kecil kan. Sebab tak ada arahan yang khusus. Nabi tak sebut kata kena buat ramai-ramai, Nabi tak kata buat seorang-seorang kan. Tak ada satu panduan yang khusus dalam bab jemaah ke tak jemaah ni. Kan, jadi Umar tengok, dalam satu masjid kan ada banyak pula jemaah, ada pula buat sendiri-sendiri. Kan kebaik kalau diprogramkan terus. Kan diprogramkan terus. Dibuat secara satu imam. Kan macam semayang fardu. Dan dia bukan satu isu yang besar. Sebab zaman Umar memang dah putus dah syariat. Kan? Maksudnya syariat yang khusus daripada Quran dan juga hadis tu memang dah putus. Cuma panduan tu ada. Kan? Maksudnya Nabi pernah buat jemaah. Kita baca hadis tadi kan. Jadi Umar pun kumpulkan semua, minta Ubay bin Ka'ab jadi imam. Dan lantik imam seorang, imam tarawih. Qori, dia sebut sini qori kan, orang yang mahir membaca Quran. Jadi Ubay ni memang ahli Quran, Ubay bin Ka'ab. Jadi lantik Ubay bin Ka'ab jadi imam, kemudian semayang. Kemudian Umar pun sebut, ni antara isulah yang digunakan. Dia kata apa? Dia kata inilah dia perbuatan bid'ah yang baik. Perbuatan bid'ah yang baik ni bid'ah hasanah tu kan. Kita sebut bid'ah tu maksud Umar adalah benda ni Nabi tak buat. Nabi buat 2 malam, kemudian Nabi tinggalkan. Umar buat dengan arahan. Nabi tak arahan. Kan Nabi cuma dia buat seorang, dia tak ngajak, tapi orang tengok, Nabi sembahyang. Semua orang follow. Nabi tak ajak, orang follow. Tapi memang sifat sahabat macam tu. Pantang tengok Nabi buat, mereka akan follow kan, mereka akan ikut. Sebab itu sunnah. Dan banyaknya perkara-perkara dalam sirah Nabi kalau kita belajar yang Nabi buat tanpa Nabi arah. Kan contoh macam peristiwa Sulh Hudaybiyah. Kan? Nabi datang untuk buat umrah, kemudian dihalang daripada masuk. Kemudian Nabi pun kita bayar dam, kita sembelih kambing. Sebab tak dibenarkan masuk di kala dah pakai ihram. Kan, nak masuk tak dapat. Jadi kita bayar dam, sembelih seekor kambing setiap orang. Para sahabat tak nak buat. Nabi arahkan, para sahabat tak nak buat sebab rasa sedih sangat dengan perjanjian yang berat sebelah, perjanjian Hudaybiyah tu. Kemudian Nabi masuk, Nabi sedih, para sahabat tak ikut. Para sahabat ni bukan tak nak ikut, tapi sebab sedih sangat. Lalu dinasihatkan oleh isteri dia, ya Rasulullah, para sahabat bukan tak nak ikut. Mereka sangat kasih dengan kamu, cuma mereka ni sedih sangat dengan perjanjian yang nampak macam berat sebelah. Apa kata kau keluar dan kau sembelih dia?
Jadi Nabi pun keluar dan Nabi sembelih kambing. Bila Nabi sembelih kambing, para sahabat tengok, para sahabat pun sembelih kambing. Jadi yang arahan tadi tu tak diikuti. Tapi bila Nabi buat, mereka dikasihkan Nabi, mereka buat. Mereka buat. Jadi perkara yang samalah dengan sembahyang tarawih ni. Nabi tak suruh, tapi Nabi buat. Bila Nabi buat, para sahabat pun ikut. Para sahabat pun ikut. Beza dengan Sayyidina Umar arah buat. Sayyidina Umar arah buat. Nabi tak arah buat. Nabi buat dan sahabat ikut. Dan ikutan para sahabat tu adalah ikutan yang baik. Sebab apa? Sebab kalau ikutan tu ikutan yang buruk ataupun ikutan yang tak dibenarkan, dah tentu Nabi akan larang. Tapi Nabi tak larang. Tu cara ulama letak hukum tu. Jadi Sayyidina Umar dia programkan sembahyang tarawih macam yang kita buat sekarang lah. Semua masjid, semua surau buka sembahyang tarawih besar-besaran kita buat. Besar-besaran kita buat. Kita programkan. Dan benda tu ada arahan khusus daripada pemerintah, ada peringkat negeri, peringkat kebangsaan pun ada perintah khusus. Jadi benda tu adalah satu benda yang Nabi tak buat sebab Nabi tak arahkan. Tapi itu adalah benda yang baik. Benda yang baik. Dan tapi disebut pula dalam hujung hadis ni. Apa disebut? Dia kata Umar punya pandangan. Tapi Umar ni pun sebab dia kaul sahabat. Sahabat dia sahabat yang faqih. Kalaulah Umar buat benda ni benda yang terlarang, sudah tentu ramai sahabat akan menentang. Sebab para sahabat ni dia ramai yang faqih ni, ramai yang orang-orang alim mujtahid. Ramai. Kalau Umar dia buat satu benda yang dilarang, dah tentulah para sahabat yang akan menentang. Tapi tak timbul isu. Maksudnya sahabat lain pun terima. Jadi setuju. Maksudnya bila kita sebut setuju tu, konsensusnya setuju, menunjukkan bahawa benda ni sifatnya ijma'. Tanpa khilaf. Maksudnya Quran, sunnah, ijma' yang ketiga. Ijma'. Jadi kalaulah pada sahabat ijma', kita kalau nak lawan bukan tempat kita lah. Kita kalau kita lawan ni kan, dia jadi macam bukan kawan tu tak alim, kita yang bodoh. Gitu je lah kasar dia kan. Gitu je lah kasar. Macam sekarang ni lah orang duk cabar hukum syariat kan. Memang tak cerdik lah. Bukannya ulama' tak alim, kita tak cerdik. Kita tak cerdik. Ulama' bahas sambil panjang lah. Nak petikai hukum pakai tudung tu tak wajib sebab tak ada dalam Quran. Bukan tempat kita. Ulama' dah bincang panjang lah. Ulama' bincang panjang. Jadi bukan tempat kita. Kita tak faham. Kita ni tak cerdik. Bukan nak tunjuk kita cerdik. Kadang-kadang kita banyak cakap ni, kita tunjuk kita ni tak cerdik. Kita ni tak cerdik. Jadi baik diam je lah benda yang kita tak faham ni. Jadi Umar disebut pula, solat di akhir malam tu lebih baik daripada orang yang buat ketika tu. Maksudnya, kalaulah kita mampu untuk tidur dulu barulah bangkit dan buat, itu lebih baik. Itu lebih baik. Lebih baik daripada orang yang buat sekarang. Dan orang ramai ketika itu memang buat solat tersebut pada awal malam. Dalam satu hadis yang lain, pada zaman pemerintahan Umar Khattab, orang ramai solat malam pada bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Ini biasa. Dan pada zaman pemerintahan Umar, orang ramai solat malam sebanyak 23 rakaat. Ini termasuk dengan witir. Dan Al-Baihaqi menyelaraskan kedua-dua ayat tersebut bahawa 3 rakaat lagi adalah solat witir. Okey, ini. Alhamdulillah. Selesai. Ada waktu lagi ke? Kau boleh? Tak pakai spek. Ada soalan tuan-tuan tentang sembahyang tarawih? Ya, sila. Imam yang baca, soalan kita ada dua keadaan. Satu, imam yang baca surah yang diingat, walaupun surah hazim lah biasa kan, Qul huwallah. Ini siapa kuliah Qul huwallah ni biasanya imam kegemaran lah. Ataupun kita nak ra'i yang satu juzuk satu malam tu, tapi memang tak ingat lah. Ramai hafiz, tapi ramai juga yang bimbang takut terlupa dan sebagainya, maka diletakkan Quran kat depan. Maka mana yang lebih afdal? Sebenarnya dua ni tak boleh buat timbang. Yang lebih baik adalah yang baca banyak, dan lebih baik adalah yang baca daripada ingatan.
Kalau kita buat timbang tanda contohnya, mana lebih baik, baca sikit baca banyak? Maka baca banyaklah. Itu lebih baik. Kan? Dalilnya daripada hadis yang kita bacakan tadilah, fala tas'al an husnihinna wa tulihna. Panjang Nabi baca itu lebih baik. Dan sembahyang tarawih bukan macam sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu ni dia sembahyang wajib, maka perintah untuk baca ayat tu biasanya ayat-ayat lazim. Kan? Yang biasanya Nabi tunjuk pun ayat-ayat lazim, ayat-ayat yang meraihkan makmum. Sebab semua orang wajib buat. Tapi sembahyang tarawih ni hukumnya sunat. Dia bukan wajib. Maka tak ada masalah untuk kita baca ayat-ayat yang panjang. Yang tak mampu ikut, tak ikut. Kan? Pergi cari imam-imam yang baca pendek. Dia tak ada isu imam tak meraihkan makmum. Dalam konteks kita dekat Malaysia, makmum ada banyak pilihan. Pergi carilah mana yang sesuai dengan kadar iman kita. Kan? Mana yang sesuai. Maka yang panjang lebih baik daripada yang pendek dalam konteks sembahyang tarawih. Yang keduanya, mana lebih baik tengok dengan tak tengok? Yang lebih baik adalah tak tengok. Yang lebih baik adalah tak tengok. Sebab apa yang lebih baik tak tengok? Satunya, bila kita tengok mata kita ke atas. Sedangkan mata kita sunat tengok ke tempat sujud. Tu. Kalau mata pandang ke atas ni makruh. Mata tutup pun makruh. Kan? Mata tutup makruh, mata melilau makruh, mata tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, tengok bawah makruh. Kan? Mata yang hukum asalnya kalau ikut dalam mazhab Syafi'i kita mesti tengok tempat sujud. Jadi bila dia tengok ke atas tu, sebab Quran orang takkan letak bawah. Kan? Tak beradab dengan Quran, maka orang akan letak dekat stand. Hukumnya tengok tempat sujud itu lebih baik. Maka lebih baik untuk tak tengok. Dan antara hikmah kenapa sembahyang malam ni bila kita baca tu sifatnya adalah jahar. Sembahyang malam ni sembahyang gelap lah. Sembahyang subuh, maghrib, isyak. Kan? Malam lah ni, sembahyang gelap. Sembahyang terang, hukum sembahyang dia sir. Kan? Zuhur dengan asar kita baca perlahan. Bila malam kita baca jahar. Antaranya adalah untuk makmum semak bacaan imam. Jadi kalaulah contohlah dia ada Quran kat depan, semakan tu kuranglah berlaku. Kuranglah berlaku. Kan? Kurang. Cumanya kita faham juga bahawa sebahagian imam, terutamanya Qori, Al-Hafiz, mereka ni ialah 30 juzuk. Baca Quran ni, ingat Quran ni, dia bukan macam kita ingat fakta nak masuk peksa. Kita baca buku ni, contoh kita baca ni kan, definisi. Kita buat ayat tunggal langkah tak ada masalah. Kan, tak ada masalah. Hadis pun boleh lagi kalau kita silap. Aukamakol, dia ada lagi aukamakol tu. Ataupun seperti mana yang Nabi SAW sebut kan. Dia tu cara kita nak beradab dengan Nabi lah. Sebab kita nak sebut kalam Nabi, tapi kita lupa macam mana Nabi sebut lah. Kita pun sebut innamal a'malu binniyat ke innamal a'malu binniyah. Masa tu lah Nabi sebut. Kita pun tak tahu. Hadis ada dua-dua. Au kama qala Rasul. Kita nak beradab dengan Nabi ataupun seperti mana yang Nabi sebut betul-betul. Kita pun tak sure mana satu. Tapi Quran tak boleh. Quran tak ada au kama qala Allah, tak ada. Seperti mana yang Allah Taala sebut, dia tak ada. Dia nak ingat tu memang seketul-seketul. Kan? Hari ni ada student saya pelajar tahfiz. Bukan pelajar tahfiz, dia guru tahfiz. Pelajar saya guru tahfiz datang ke maktab tadi, bercerita dengan saya. Guru tahfiz di sekolah tahfiz lah. Dia pergi interview SPP. Interview SPP ni interview kalau cikgu nak sah jabatan. Dia ada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Jadi dia kata ada seorang ustazah ni masuk interview tu. Dia kalau dalam pendidikan Malaysia ni dia ada dia panggil apa? Taksonomi Bloom. Dia hierarki aras berfikir yang dirangka oleh seorang scholar orang putih lah, namanya Bloom. Jadi dalam Bloom ni, ingatan kita ingat tu dia letak C1 yang paling rendah sekali. Jadi ustazah ni bila dia masuk tu, panel penemu duga tu tanyalah pasal ingatan ni kan. Dia tanyalah pasal taksonomi tu. Lalu dia pun tak tahulah macam mana dia bawa kepada perbincangan tu. Hafal Quran tu, ingat Quran tu level mana dalam Bloom? Tingkat mana? Jadi ustazah ni jawab, dia kata C6 tu paling atas lah kalau ikut Bloom. Jadi panel ni kata, mana boleh C6, dia C1 yang paling rendah.
Lepas tu ustazah ni pun sebut, tak, pensyarah kata sinar. Pensyarah mana? Dia pun sebut Wan Ali Akbar, mampu. Kan? Saya nak jumpa dengan pensyarah kamu tu. Saya dah buat kajian dah, kata penemuduga tu tadi. Saya dah buat kajian dah, mesti si satu ingatan paling rendah. Ni orang tak faham. Ustazah tadi tu dah sebut dah nama saya tu. Kan dia sebut ni, yang ajar saya tu Dr. Wan Ali Akbar. Dia sebut doktor tu. Kan? Dr. Wan Ali Akbar. Saya nak jumpa pensyarah kamu. Pergilah jumpa, kata dia kan. Dia pun macam nak marah juga kan. Memang saya ngajar anak-anak murid saya ngajar student saya. Hafaz Quran ni, dia bukan peringkat yang paling rendah. Tak. Sebab nak ingat Quran tu, dia bukan satu benda yang mudah. Kalau tidak, takkanlah orang ambil 3 tahun boleh hafal Quran ni kira cepat. Lepas tu nak kekalkan pula ingatan tu susah. Maka dia satu cabaran yang sangat sukar sebenarnya. Sebab itulah orang-orang hafiz ni dia tahu bila dia baca contohlah juzuk 21. Siapa boleh tegur dia? Tak ada orang boleh tegur dia. Kan, kalau saya duduk belakang tu pun, jangan kata juzuk 21, juzuk 30 pun kita tak boleh nak tegur kadang-kadang. Allah, dia keliru, aku lagi keliru. Kan, mana satu lah aku beri muka mulia ni. Kan, pusing-pusing-pusing, tak temu ujung, tak temu pangkal. Kan, mana satu tak tahu. Kan, kita nak tegur dia, kita bawa aku ayat tu, kadang-kadang pusing pergi surah lain yang kita ni lagi sesat daripada yang Tok Imam silap tadi. Kita pun keliru. Sebab tu dia tahu dah, imam ni tahu dah nature Malaysia ni tak, makmum tak ada kemampuan itu. Kalau di Mekah, Madinah, di Palestin mungkin kan. Makmumnya ramai hafiz Quran. Mungkin kan, tak perlu ada Quran kat depan pun. Kan, makmum boleh tegur on spot. Memang semua dahsyat. Kalau dekat sekolah tahfiz contohnya, tak perlu ada Quran kat depan. Kan, sebab apa? Sebab ustaz-ustaz kat belakang halaqah tu memang setiap hari berjam-jam bermain dengan Quran. Kita ni boleh 10 minit hujung. Kan? Macam mana nak tegur Quran tu kan? Memang tak dapat. Kan? Memang tak dapat. Jadi, sebab itulah, dia tahu dah, mereka ni, yang letak kat depan ni, mereka tahu dah. Tak ada makmum boleh tegur aku. Dikala aku sendiri takut silap dengan bacaan Quran. Maka ketika tu, memang ada Quran tu, itu langkah keselamatan lah. Untuk imam tu tadi kan. Tapi kalau kita cerita dari sudut comparison antara tengok tak tengok tu memang lebih baik. Itu kita tak boleh nak nafikan. Kan, cuma nak tak nak konteks Malaysia tu memang langkah selamat lah. Kan? Kadang-kadang ada makmum dia tahu dah imam ni Allah kuliah ni air bosan juga aku bukan. Bosan juga sebenarnya. Kadang-kadang dia bukan confuse rakaat 1 rakaat 2. Kita dah berapa kali sembahyang lah. Itu pun confuse kadang-kadang sebab apa? Hak sama je pusing. Itu masalah kan. Jadi kita sebut tadi, yang terbaik adalah tak tengok Quran. Yang terbaik adalah yang panjang. Tapi pada masa yang sama kita faham konteks. Kita dekat Malaysia, hafiz Quran, mereka nak berjaga-jaga dengan Quran. Maka makmum faham dah, susah nak ada orang yang mampu untuk tegur, semak bacaan dia. Sebab makmum pun memang tak ingat kebanyakannya. Boleh kata 99.99% lah tak ingat. Makmum yang ingat ni jarang-jarang lagi kawan-kawan dia ataupun tok guru dia mungkin yang boleh semak bacaan dia. Maka ketika tu Quran tu lah penyelamat dia sebenarnya yang dia tengok di depan mata. Dan dia pun boleh jadi, kita pun tak tahu, boleh jadi mata dia tak tengok pun. Mata dia mungkin tengok ke imam tu, dia letak kat depan tu, tapi mata dia tetap tengok ke arah apa nama tu, tempat sujud tadi. Cumanya bila tak ingat barulah dia jeling. Tak sure dia ke tak, dia jeling kejap. Lepas tu dia tengok bawah balik. Kan? Itu sifatnya. Allahu'alam. Takut lupa betul. Hujung pangkal susah tu. Walaupun ayat pendek. Benda ni saya buat kajian tuan-tuan. Saya buat kajian tu. Pasal, sebab apa saya berani kata ingatan Quran ni berada pada tahap yang tertinggi. Saya dah tanya pakar Quran, saya tanya pakar pendidikan, sampai lembaga peperiksaan saya pergi. Sebab tu kalau siapa nak berani kata hafal Quran ni duduk pada level terendah, lupa. Sebab saya buat kajian. Saya buat kajian bagi pihak Kementerian Pendidikan juga. Daripada Muruga tadi tu, last sekali bila dia sembang dengan ustazah yang pertahankan bahawa hafal Quran ni berada pada level tertinggi, dia dapat tahu last sekali background tu. Apa? Yang pada Muruga tu bukan orang agama pun. Ni orang cuba sentuh bidang orang. Ni masalah. Kita nak tunjuk kita cerdik. Yelah, cerdik lah
Tak sonomi belum tadi tu. Tapi tak cerdik bidang Quran, jangan sebut pasal Quran. Sebab Quran, Ustazah tadi lebih alim lagi. Jangan sebut bidang Quran. Saya pun tak berani nak sentuh bidang Quran ni sebab bukan bidang kita. Kan?